Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah memberikan kita peluang dan ruang kita pada hari ini. Kita berada di dalam satu majlis yang dipanggil Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita duduk dalam majlis ilmu bersempena. Forum kita pada malam ini Spotlight Kubur. Tu Spotlight Kubur, Kuburan. Tu Spotlight Kubur. Spotlight tu bahasa orang putih. Tu orang Kedah kata orang putih, bukan orang Inggeris, orang putih. Spotlight, lampu dalam kubur. Tu Spotlight Kubur 3.0. Gitu. 2.0 dah, 3.0 pula. Baik, insya-Allah ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pihak Kompleks Islam Darul Faizin Kedah telah mengalukan ataupun jemput dua orang ahli panel. Siapa tak kenal itu cerai lah. Siapa tak kenal itu orang panel kata set lah tuan-tuan. Apa dia? InsyaAllah ahli panel yang pertama, tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelah kanan saya, mereka kata rainbow. Memang rainbow lah. Dengan saya ni dia tinggi lagi lah. Tapi saya tua, dia paling muda. Alhamdulillah. Muka pun handsome, tapi handsome lagi saya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz lah. Kita bagi dulu Ustaz Im, saya tahu dua-dua ni macam bagi saya. Panas telinga Ustaz kanan Ustaz Im. Dan insya-Allah panel yang kedua dan tidak juga asing kita, Ustaz Aswad Nasrun. Sihat Ustaz lah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, insyaAllah ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-40, Allah menyatakan wan-nazi'ati qarqa wan-nasyitati nashta. Kata Allah, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 40. Maka ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak mau bercakap panjang. Insya-Allah soalan yang pertama untuk ahli panel yang pertama, insya-Allah untuk Ustaz Rainbow. Insya-Allah Ustaz, soalan dia, alam kubur atau biasa kita disebut alam barzakh merupakan sebuah tempat kita duk berehat lah, dan juga antara dunia dan pemisah antara dunia dan akhirat, sebelum nantinya dibangkit kembali pada hari kebangkitan. Apakah yang mana soalan yang pertama yang akan disoal di alam kubur, dan bagaimana caranya untuk kita menjawab dengan mudah? InsyaAllah Ustaz, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi kasih Fadil Ustaz Azizi Ruslan selaku moderator pada malam ni. Yang saya kasihi lagi hormati guru kita semua Fadil Ustaz Aswad Nasun, yang sudi hadir ke Kedah pada malam ni, sudi berganding panel untuk program forum kita pada malam ni. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat, dan saya berasa syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya duk mai Kedah ni sebulan sekali, tiap bulan mai. Tapi malam ni saya berasa agak seronok dan gembira kerana ada spotlight. Alhamdulillah. Jadi siang tak ada, malam ada. Jadi saya rasa syukur pada Allah
Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, minta maaf kerana terlambat. Saya minta Ustaz Aswad kalau dia sampai dia mula dulu. Dan dia pun telefon depa ni, dia kata kalau saya sampai saya mula dulu. Padahal kami dua duduk serita. Jadi sampai sama-sama lah. Ustaz Aswad letih ayah mertua kepada Fadil Ustaz diuji sedikit kesihatannya oleh Allah, berada di wad. Jadi dia tinggal kereta di hospital, saya pergi ambil di Sungai Petani. Jadi terlambat sikit lah. Dan jalan pula jam teruk, tak sempat untuk sampai awal. Jadi saya berbesar hati nak pergi ambil Ustaz di hospital. Tak apa, saya pergi ambil. Saya pergi hantar. Sebab dia naik dengan saya. Dia kata lebih kurang tinggal kat Tol Bukit Aping. Itu beringat lah. Dia kata lebih kurang ni tang Bukit Aping tu lah. Dia nak suruh Ustaz Zizi pergi ambil ke Kemaga tu, dia punya pasal. Cakap lebih kurang tang tu yang ni. Hargai sama orang bawa main ni. Baik. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa yang diberikan tak bagi masa. Cuma lebih kurang 10 minit, 15 minit di round pertama ni yang boleh kita sebut berkaitan dengan perpindahan manusia yang akan menuju ke alam barzakh. Kerana itu satu tempat yang pasti tak sampai. Semua orang akan berpindah daripada alam roh kemudian ke alam dunia, dan mereka akan berpindah ke alam barzakh. Kerana itu tempat persinggahan sebelum kita meneruskan perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibu-ibu dirahmati Allah, alam barzakh alam yang sangat menjadi tumpuan, kerana di situ adalah permulaan baik ataupun buruk keputusan yang akan dihadapi oleh seorang manusia. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan bagaimana sahabat Nabi bernama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis annahu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila baginda berdiri di tepi perkuburan melihat tanah kubur, beliau akan menangis teresak-esak sehingga basah janggut beliau yang lebat. Orang tanya Uthman, kenapa kamu menangis? Sedangkan disebut syurga kamu tak menangis, sebut neraka tak menangis. Kotlah sebut neraka menangis. Kerana ada orang menangis bila sebut neraka, menangis bimbang takut kena campak dalam neraka. Ada orang sebut syurga, menangis kerana takut tak boleh masuk syurga. Ada seorang hamba Allah, orang tua, naik kereta nak pergi ke Terengganu, Kelantan. Jadi jalan tu bukan ada RNR, bukan macam highway utara selatan. Jadi kalau berasa nak kencing, berasa nak berak, kena cari tempat. Kalau ada tandas, berbayang. Jadi dia sampai depan tandas, berak RM1, kencing RM5. Tulis siap. Jadi dia pun keluar RM1 bagi. Kawan hak jaga pintu tandas tanya, Pak Cik nak buat apa ni? Saya nak berak, sakit perut. Oh, dia kata berak RM1.50. Hang tulis RM1. Berak RM1, kencing RM5, aku nak berak. Kata betul Pak Cik nak berak, tapi kalau sekali Pak Cik berak, automatik kencing sekali. Jadi saya tambah siap RM5. Sebut RM1.50, menangis orang tua ni. Nangis. Dia mula menangis dah. Kawan tu kata, Pak Cik kalau tak ada duit masuk berak ni pula payah pula. Tak apa, saya bayar dah. Kalau tak ada duit masuk saya hanya jaga pintu amanah. Tak ada duit masuk dengan duk menangis. Orang tua ni kata, saya menangis bukan tak ada duit nak bayar, boleh. Tapi memikirkan kalau tandas busuk, tempat buang najis, tempat tak elok macam ni pun ada bayaran yang dikenakan, macam mana dah, apakah bayaran yang dikenakan untuk masuk syurga pula? Kalau tempat tak elok macam ni pun kena bayar. Lu syurga takkan masuk free. Menangis dia. Kenapa dia menangis? Bimbang tak dia masuk syurga. Ada orang menangis takut kena lempak dalam neraka. Ada orang menangis takut tak dia masuk syurga. Menangis. Uthman bin Affan menangis kalau tengok kubur. Orang tanya, hang kalau sebut syurga neraka tak menangis macam ni pun? Dia kata, aku menangis kerana aku pernah dengar Nabi SAW pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur singgahan pertama sebelum menuju ke akhirat.
siapa yang berjaya di dalam kubur tersebut, kalau kamu berjaya, maka penantian selepas kubur akan semakin mudah. Tapi siapa yang tak berjaya di dalam kubur tak selamat, kena seksa, kena azab, maka yang menantinya selepas kubur semakin sukar apa yang dihadap dalam kubur. Maksudnya kubur jadi dia punya ukuran. Selamat situ, lepas tu selamat. Lebih mudah kata Nabi. Fama ba'dahu aisar. Kalau dalam kubur aman, sentosa, tak kena azab, padang mahsyar selamat, timbangan mizan selamat, titian sirat selamat. Kalau kubur selamat. Tapi kalau kubur tak selamat dah, hak tunggu lepas kubur koi jahanam. Mahsyar pun teruk, timbangan mizan pun kena, dia mula kena, dan permulaan kubur tadi teruk menyebabkan dia nampak dah penghujung jalannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi masuk dalam kubur, ibu-ibu dirahmati Allah, itu sebagai kayu ukuran nak selamat ataupun tidak. Baik. Cuma masuk dalam kubur, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, masuk kubur pasti akan ada soal jawab. Mesti ada. Confirm ada. Hang kafir kah, hang orang Islam kah, hang orang baik kah, orang jahat kah, hang hitam kah? Sebut ni. Siapa hitam tak tahu. Hak pakai baju hitam kah? Hak pakai kepiah hitam kah, tudung hitam, tu tak ada masalah bab tu. Siapa pun kamu, kafir, muslim, baik, jahat, kaya, miskin, masuk kubur ada soal jawab. Muslim kena, kafir kena, semua orang kena. Jadi semua akan disoal jawab. Orang kafir kena. Lepas tu katanya ada orang bukan Islam yang percaya akan ada soal jawab, akan, cuma dia tak beriman. Percaya. Lepas tu tanya awak yang bakar tu, dia kata bakar siap-siap. Pula dah. Ya, esok tak kena bakar lah. Dia percaya ke depan ni akan ada lagi. Bakar siap-siap. Ada yang ditanya kenapa yang biak sampai 3 hari tak tanam ni. Pasal 3 hari tak tanam. Dekat nak pecah perut baru tanam. Dia kata saja biar sampai pecah perut baru tanam, supaya bila tanam, bila masuk dalam kubur, tanam kambuh, duk tak lama perut kan pecah. Perut pecah busuk. Dan malaikat namanya tanya pun pecah 2 kali. Dia pecah ini tu. Jadi kalau pecah perut busuk, malaikat nak main tanya pun, dia tahu akan kena tanya. Dia cari jalan buat macam tu. Lepas tu ada yang dulu buh duit, lempak duit masuk dalam kubur. Dulu pakai duit betul tu. Lepas tu mereka tukar duit palsu lah. Sebab pakai duit betul, tanam pukul 6, pukul 8 orang korek pula. Nak balas duit tu. Tekpik buat ajar lah. Tak jadi. Jadi buh duit palsu Tanya awak yang buh duit tu. Kok boleh kau tim. Kalau nak tanya tak lepas apa, kau tim tengok. Maknanya ada pemikiran yang mengatakan ada soal jawab tu, tapi duk cari jalan nak pelepah. Lepas tu awak yang banyak tanam teh bukit, dia kata kalau tak lepas kau tim, kena ligan, lari turun bukit dah juri. Penin. Mau ada pasal. Ada kepercayaan tu ada, reti tahu, cuma duk cari jalan cara tak cerdik. Ada yang duk bakar duit. Tanya duk bakar duit. Apa tujuan bakar duit? Ada seorang hamba Allah keluar nak kereta, nak pergi kedai. Sampai tengah jalan ambil duit tak bawa. Nak beli barang apa? Berhenti pergi jalan, telefon anak dia, main tak sat duit kat pak. Lupa buat ambil duit ayah atas meja tu buat main tak. Ayah duduk mana? Ni duduk sekian-sekian lorong ni. Ayah tunggu sekejap saya sampai. Sementara duduk tunggu anak dia main hantar duit, dia tengok ada orang duduk bakar. Sementara duduk tunggu, turun sembang. Dia ni mau tanya sikit boleh tak? Ni duduk buat apa ni? Dia kata ini upacara kami hantar duit kepada keluarga kami yang dah meninggal dunia. Datuk kami ke, moyang kami, ibu kami. Bakar ni upacara yang mereka percaya, itu upacara hantar duit kepada orang mati. Hantar duit, mereka dah duduk alam lain dah. Ni duduk hantar duit kat mereka ni. Kami yang hidup hantar duit kepada orang mati. Tak apa lah. Mereka tanyalah, lu buat apa sini? Gua sedang tunggu anak gua hantar duit kat gua. Selerak lari. Sebab hak duk tunggu hantar duit ni orang mati lah. Hak hantar duit orang hidup. Hak hantar duit orang hidup. Hak tunggu duit orang mati.
Dia duduk tunggu duit ni. Anak dia tak hantar ni. Tak selerak apa ni. Oh, pening. Dia bukan awak popok ni lagi. Dia pun duduk dengan hantu tahu tak? Maksudnya kepercayaan tu ada. Tahu kata lepas ni nak ada kudus, tapi tak mau beriman. Jadi dalam kubur, ulama Ahlussunnah bersepakat semua kena tanya. Akan ada soal jawab. Confirm kena tanya. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, ada yang tak kena tanya, diselamatkan, dikecualikan. Antaranya disebutkan, antara yang dikecualikan pada soal jawab, kanak-kanak yang bukan mukallaf tak kena tanya. Tak ada soal jawab. Dia budak-budak belum balik, tak ada lagi hukuman, tak perlu lagi bebanan, tak kena semayang, tak kena puasa, tak wajib apa pun. Tanam, tak ada soal jawab. Tak ada. Dia bukan mukallaf. Jadi kalau ada budak mati, tanam, nak baca talqin, bacalah. Tapi jangan duk habaq. Sebentar lagi akan datang malaikat, akan tanya soalan. Dia budak. Jadi kalau nak baca pun peringat. No, kat orang hidup, kita tanam ni budak, dia tak ada soal jawab. Kita kalau masuk nak kena tanya. Peringat kat orang hidup dah apa? Kanak-kanak bukan mukallaf tak kena tanya. Orang gila tak kena tanya. Depa ni tak ada soal jawab. Sebab depa bukan mukallaf. Orang gila. Bukan mukallaf ni syarat dia kena cukup umur, kena ada akal. Ada dua ni mukallaf. Jadi yang mai pada malam ni majoriti mukallaf. Cukup umur, ada akal. Esok lusa Jumaat, yang wajib pergi sembahyang Jumaat, yang pergi sembahyang Jumaat hak wajib, semuanya mukallaf. Cukup umur, ada akal. Jadi kalau ibu-ibu, ayah-ayah jumpa ada orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, tolong sangka baik, boleh jadi tak ada akal. No? Dia tak ada akal, tak wajib pergi. Ada akal je wajib. Tengok ada orang tak tutup aurat, tak pakai tudung, sangka baik, boleh jadi tak ada akal. No? Jangan duk kata habis kurang, sangka buruk aja ke orang mereka ni. Ngaji saja tiap malam. Sangka baik sama dengan orang yang tak pakai tudung, yang tak semayang. Boleh jadi pok tu tak ada akal. Baru dia tak pakai. Tak faham kita tak mau nak cerdik tak apa. Kena menuayak dulu apa. Contoh. Jadi mukallaf dua tu, cukup umur ada akal. Orang gila tak ada akal. Umur cukup. Budak-budak ada akal. Umur balik apa, umur pula tak cukup. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, dia bukan mukallaf, tak kena tanya. Lagi orang yang tak sampai seruan dakwah, tak kena tanya. Antaranya siapa dia? Orang yang lahir dalam keadaan pekak dan buta. Mana-mana pekak, buta. Ibu-ibu habang nak cerita kat dia aku mana? Tak boleh sampai dakwah. Sebab tu jalan kita dengar, ibu-ibu dirahmati Allah, sebab tu sujud sejadah antara doa yang kita baca tiap minggu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Aku sujudkan wajah aku ni kepada Tuhan yang ciptakan aku, yang ciptakan diriku, yang bagi rupa kat aku. Ni muka kita ni Allah bagi. Ni awak main. Satu dalam dunia, satu ni ya. Walaupun ada orang kata 7. Ada orang fakta, ada tak tahu fakta kat utara, wallahu alam. Kan mitos. Ada dalam dunia ni 7 orang muka sama. Wallahu alam tu tak betul. Cuma setakatlah saya jumpa 3 lah. 1 saya lah, 2 Rambo, 3 Tik Roshan. Tak setuju pun mampu pergi. Bukan saya minta setujuan. Setakatlah jumpa 3 tu lah. 4 lagi tak jumpa. Tapi daripada abang jumpa Tom Cruise. Tom Cruise pun ada agak irah-irah. Lebih kurang lah saya kata, boleh lah. Teruk sangat ni no. Tak apalah, saya tarik balik tu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, rupa kita satu ya Allah bagi. Mana ada tak lain lah. Buruk ke, cantik ke, huduh ke, hitam ke, satu ni lah. Sebab tu saya tak duduk tunggu tu. Dia tunggu nak tengok tak mana ni. Tak, Ustaz Aswad nak tembak guna, saya orang Kedah. Panas tak apa, tak koyak lah. Tak risau lah. Panas pun tak apa lagi nak koyak. Tembaklah guna pun. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sujud pada Allah, dia sebut Tuhan yang ciptakan kita bagi rupa. Betul dia? Yang tebuk lubang telinga, tebuk lubang mata. Kenapa? Kerana tanpa dua jalan ni tak dapat ilmu kita.
Ibu-ibu main tuntut ilmu tiap malam, tiap pagi, duha, dhuhur, asar, maghrib. Kita dapat ilmu dua jalan ni. Telinga dengan mata. Dan ibu-ibu dirahmati Allah, Allah dahulukan telinga berbanding mata kerana menggunakan telinga lebih banyak ilmu boleh dapat berbanding mata. Mengaji dengan telinga lagi banyak boleh dapat berbanding mata. Batu orang naik kereta, pasang radio, boleh dengar ilmu. Sambil bawa kereta boleh dapat ilmu. Tapi kalau guna mata saja, telinga tak dengar, payah lagi. Nak tengok kudu buat tangan lagu tu pusing kok ni. Kan tukang bahasa isyarat tu. Orang tak dengar tu, dia guna bahasa isyarat. Dia buta. Dia peka. Jadi kena guna bahasa isyarat. Jadi mengaji dengan mata boleh dapat, tapi tak banyak macam mengaji dengan telinga. Sekolah OKU, budak OKU, budak buta lebih cemerlang berbanding budak peka. Sebab budak buta mengaji dengan telinga, budak peka mengaji dengan mata. Budak buta dapat 7A, 8A, budak buta sebab dia mengaji dengan telinga. Budak peka dapat 3A, 4A, dia tak ada happy lah sebab dia mengaji dengan mata. Cuma yang jadi tanda tanya sekarang ni, anak kita peka pun nak, buta pun nak, A pun tak nak. Itu kena cek lain. Pasal apa ni? Patutnya hang guna dua lagi cemerlang. Ni pom dah dah ni. Takut bakar keturunan kot. Tak bawa cerdik tu. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, tu antara orang yang tak akan ditanya. Tapi sepakat ulama sunnah wal jamaah, semua orang akan ada soal jawab. Cuma sebelum saya berhenti, soalan yang ditanya tadi, ibu-ibu dirahmati Allah, apakah soalan pertama yang akan ditanya? Saya nak kata lebih-lebih sebab saya tak pernah pergi tangdui. Cuma berdasarkan hadis Nabi SAW yang ada adalah hadis ibu-ibu dirahmati Allah, disebutkan antara soalan yang ditanya, tak tahulah satu yang pertama ke, cuma antara soalan yang awal-awal ditanya, tuan-tuan, dimasukkan mayat ke dalam kubur, kemudian setelah sahabat-sahabatnya pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang, waktu tu datang malaikat, dia akan datang kepada si mati tadi, kemudian akan bangkitkan si mati tadi bagi duduk. Mayat akan duduk dalam kubur. Mula soal jawab. Dan soalan antara soalan ditanya, malaikat akan tanya, siapakah lelaki ni? Lelaki tu siapa dia? Didatangkan surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buk mai. Ni gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di buk mai. Tanya pada hak duduk ni siapa dia ni? Apa kamu nak kata pasal lelaki? Kenal tak ni siapa dia ni? Kalau lelaki tu beriman kepada Allah, ada amal, masa hidup gunakan masa dia untuk belajar tentang agama Allah, mengaji sirah, mengaji fiqh, mengaji tentang hadis Nabi SAW. Dia pernah belajar, dia guna waktu atas hidup atas dunia ni untuk beramal kepada Allah, dia akan dapat jawab, iaitu lelaki ini adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, orang munafik, orang kafir yang tak pernah mengaji, waktu yang Allah bagi tak pernah guna untuk belajar, tak kenal. Bila malaikat tanya, ni siapa dia ni? Oh, tak tahu. Siapa dia? Tak tahu. Tak tahu. Perkataan tak tahu ni bukan malaikat, kita pun geram. Geram. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau saya jadi polis, tiba-tiba buat roblok, motor mai tak pakai helmet. Lintas, kita tahan elok lah. Tahan. Dia tanya, awak tak pakai helmet? Oh, kenapa pakai? Tak tahu nak. Terajang terus. Ram je, dah tu pun tak tahu. Maksudnya, tak boleh terima perkataan tak tahu. Sebab basic. Benda tu basic jangan, kita tak tahu. Nak kereta tak pakai tali pinggang. Bila polis tahan, tanya awak tak pakai tali pinggang. Oh, kenapa pakai no? Tak terbalik kereta tu. Soalan, jawapan tu tak sepatutnya jawab tak tahu. Ada benda boleh jawab tak tahu. Ada benda tak patut kamu jawab tak tahu. Pasal apa yang tak sembahyang subuh? Aduh no, kena sembahyang no. Sedang buat ni tambah. Tak kepok dua no. Boleh kata tak tahu no. Malaikat marah bila dengar kita tak tahu. Dan terus kena pukul, belasah dan sebagainya. Sehingga kan kata Nabi SAW, didengari oleh semua makhluk kecuali manusia dan jinnya. Jeritan yang dia menjerit. Baru orang balik ya. Orang baru langkah kaki balik, kena dah. Kalau tak boleh jawab, siapakah lelaki yang ditunjukkan tadi? Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, di soalan antara yang ditanya awal dalam kubur, siapakah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat jawab bahawa Nabi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jawab tadi bukan dengan hafalan, bukan dengan hafazan, tapi dengan amal, dengan bantuan daripada Allah, dengan apa yang kita buat sekarang, belajar tentang Rasulullah, tentang hadis Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Semoga itulah yang akan bantu kita jawab kelak di dalam kubur. Wallahu alam. Itu round yang pertama. Baik, jazakumullahu khairan jazak kepada Ustaz Rembo daripada yang mana soalan yang saya ajukan. Yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah, bila mana Nabi SAW melewati kawasan perkuburan, maka Rasulullah akan menangis. Yang kedua, kubur adalah singgahan pertama di hari akhirat. Dan yang ketiga, setiap orang semua akan disoal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk soalan yang kedua bagi pusingan yang pertama, Ustaz Aswad Nasrun, malam pertama di alam kubur dikaitkan dengan manusia yang bersangkutan semasa hidupnya. Bagi seorang mukmin akan dilewati dengan penuh ketenangan, tetapi bagi orang kafir dan pelaku maksiat akan melewati malam tersebut dengan penuh kengerian dan kesulitan. Bagaimanakah suasana di alam kubur menurut Al-Quran? Sejauh manakah kita bersedia untuk ke alam barzah? Tafadhal mashkura, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala sakaratil maut, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma amin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Terima kasih moderator forum Ustaz Azizi Roslan. Yang bahagia Ustaz Nur Hidayat, Muhammad Nur Hidayat. Ayah dia buah nama supaya berseri-seri, tapi itulah ketentuan Allah, hitam sampai hari ni. Yang sudi bawa saya main malam ni, aku duduk Kedah tak apa, tinggal pun tak apa, tak mahu hantar kita balik pun tak apa, kita reti balik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, anak-anak, para penghafaz Al-Quran yang duduk di bawah, kita tak hafal Quran ni duduk di atas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala salah silap yang kita buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak jumpa dengan Ustaz Hidayat ni lama. Kami berselisih dekat KLIA pada 28 hari bulan 6. Jadi dia balik daripada Mesir, dia pergi 2 bulan. Hari dia balik tu, dia turun dekat airport tengah hari. Saya naik flight pukul 7 petang. Jadi berselisih dengan dia kat KLIA. Saya telefon dia, dia duduk tunggu bas. Bono balik dia tahu, bini call lah. Duduk 2 bulan kat Mesir tak kalut, sampai KLIA lah, bini suruh balik segera. Tak bagi tunggu lah, tak tunggu saat. Padahal dia janji dengan kita nak makan lah, nak belanja. Aku simpan tau mesej dia tu, bukti. Jadi tak berjumpa dengan dia. Saya pun musafir ke Syria 2 bulan, ke Turki 10 hari, balik ke Thailand 5 hari. Kemudian inilah 2 minggu lebih ni lah baru ada di rumah. Dapat jumpa dengan Ustaz Rembo malam ni. Alhamdulillah tak berubah macam tu juga. Ustaz Rembo nampak putih malam ni. Siapa hak komen kat TikTok tu,
Aku minta dia tarik balik. Mula-mula dapat poster tu, saya duk kata forum apa ni, 2 orang. Ustaz Azizi moderator, saya panel. Depa ni buat forum apa? Jadi bila saya suluh dengan spotlight, nampak ada seorang lagi kat belakang. Jadi depa nak habaq forum malam ni cerita pasal kubur, tapi hak belakang tu kena pakai spotlight. Boleh tak tu? Saya minta maaf lah, saya terlewat sikit hari ni. Ustaz Remo ambil saya. Balik kepada soalan kita berkaitan dengan kubur. Ustaz Rembo ni orang tanya soalan apa dalam kubur, dia kona mata. Aku tak tahu nak cakap lah. Bila sebut kata hari pertama dalam kubur, kalau kita habaq malam pertama dalam kubur, orang tu tanya pula, Ustaz, kalau dia tanam pagi? Pagi pertama. Nak abang kata kehidupan pertama selepas kubur. Jadi istilah bagi mudah faham kata malam pertama di kubur. Yalah, sebelum ni dia tidur di rumah. Tiba-tiba tidur dalam kubur. Adakah kita boleh tidur atau kita tak boleh tidur? Mati ni kerehatan bagi orang beriman. Kalau apa yang saya lalui di bumi Syria, antara soalan yang orang suka tanya, contoh kalau di Malaysia ni orang tanya, Ustaz apa khabar? Ustaz Aziz sihat no? Anak apa orang? Bini sihat ke? Kerja lagu mana? Tu normal orang Malaysia tanya. Betul tak? Cucu apa orang dah? Ni mai duduk pondok ni, anak-anak buang ke? Contoh. Anak-anak tak bela ke? Dah kami yang nak mai. Marah kata gitu, marah. Melawak nah. Dah orang tanya soalan tu. Tapi antara soalan orang Arab Syria tanya kita. Dia tanya kita dari mana? Malaysia. Oh, masya-Allah. Tapi banyaknya bila saya lalu, dia pun akan tanya daripada Yaban atau Korea. Kuri, Yabani. Jepun ke Korea? Nampak Ustaz? Ustaz duduk di Mesir, dia pun kata Afriki. Bila dia tanya kita, mengaji agama ke? Mengaji juga. Kita pakai kepiah kat sana kan. Dia akan tanya soalan nombor 2. Berapa juzuk dah hafal? Soalan tu. Pi tangan pun. Kita nak beli buah ke? Masya Allah. Talib ilm, pelajar agama. Bala, talib ilm. Masya Allah. Min wain? Malaysia. Masya Allah, min Malaysia. Kif al-hal? Kif halak? Shlonak? InsyaAllah bikhair. Wallah mnih. Ente kam tahfaz min al-Quran? Dia tanya kita, kam tahfaz min al-Quran? Soalan tu, bila kita nak habaq kata tak hafal, dia marah kita. Tua berjanggut tak hafal, anak aku 9 tahun hafal dah. Habaq kata hafal, dia suruh sama ayat. Saya pergi ziarah satu orang syekh, umur dia 97. Syekh Ramadan Deep. Masih mengajar, ada dalam YouTube. 97 umur dia, masih mengajar. Syekh Ramadan Deep. Ramadan Daliaba Deep. Dia nampak saya, dia teringat. Saya pergi tahun lepas, dia panggil naik rumah dia. Pas mayang tu, duduk rumah dia. Hak seorang ni duduk goreng. Dia kata, haza ustaz min Malaysia, indahu ma'had. Masya Allah, ma'had tahfizul Quran, huwa mudir. Wah, cerita lambung masa aku. Yang kita duduk, weh, hang diam lah. So, dah mak pelik-pelik kan. Dia habaq kat saya, kata dia ni ada ma'had tahfiz, dia mudir. Padahal bukan aku mudir. Saya habaq kat saya bawab jaga pintu. Dia pusing saya, bawab, bala bawab buka pintu. Dia kata buka pintu pun duduk dalam ma'had, dia kata kan. Hang apa apa juzuk? Saya kata tak apa. Pasal apa hang tak apa? Dia marah. Habaq kata apa? Surah Baqarah ingat? Nak mengaku kata ingat pun tak ingat. Nak habaq kata tak ingat lagi, dia marah kita. Habaq kata ingat. Dia baca ayat suruh sambung. Sebaik dia baca ayat hak mudah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Sambung. Dia kata yakfi, cukup. I'rab perkataan ma ba'udatan. Mampu tak? Dia mula dia suruh i'rab, dia suruh tafsir. Tu style orang Arab. Kalau jumpa kita, dia akan tanya. Beza dengan kita.
Duk berapa lama dah kat pondok? Duk 8 tahun dah. Lama tu. Tak letih ke ustaz tu belah hang? Selalu hak mai pondok ni 4 tahun mati. Ni apa yang lama sangat sampai 8 tahun tak mati-mati. Tak boleh nak salin orang lain. Amboi hak tanya soalan tu pun kasar. Bila kita nak balik ke dalam kubur, satu alam yang kita tak pernah lalui dan kita akan lalui. Benda ghaib ni Nabi yang boleh cerita kat kita. Allah cerita kat kita, Nabi habaq kat kita, begini-begini keadaan dalam kubur. Cuma yang Nabi SAW cerita, keadaan orang yang mati ni, dia nak mati tu pun dia dah rasa gerun dah. Orang yang jahat-jahat atas dunia ni, bila dia balik alam akhirat, tengok dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat kan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Kalau kamu lihat orang-orang yang mujrimun, walau tara idil mujrimun, kalau kamu tengok orang-orang yang buat jahat atas dunia ni, kira jahat betul ya, mereka akan tunduk kepala depan Allah Ta'ala. Weh, dulu kemah tak puas hati dengan siapa, orang masjid ke, ustaz ke apa, dia cekak baju ikut dan ya. Jangan kacau dia ya. Tapi bila balik alam akhirat, dia dah mula takut. Mereka akan tunduk rapat kepala mereka, tak berani nak panggung. Mereka akan kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Banyak ayat yang Allah Ta'ala beritahu manusia ni, farji'na, bawa baliklah kami ya Allah, kami nak berubah. Ni rezeki lah. Habis pencen boleh main duduk pondok. Ada orang tak ada nak pencen, tak boleh main pondok. Main pondok ulang hospital pula. Ya. Pagi-pagi pergi klinik, kulin anak baru, cek darah, cek anu, dapat ubat gantung kat kepala kerusi, haram tak makan pun. Lepas tu doktor tanya, ubat habis lagi? Ada dalam papan lagi kot. Doktor kata, ubat yang saya bagi ni, kalau ikut biji yang saya bagi ni, dia dah habis 3 hari lepas. Dan siapa makcik kata ada lebih sepapan ni? Makcik ni makan, makan ikut jadual. Makan. Tu kalau himpun balik, boleh buka farmasi Dar Faizin depan ni. Ubat yang hospital bagi dah. Tengok. Oh. Makcik ni tambah satu lagi ubat, pakcik tambah satu lagi ubat. Jadi semua orang minta nak balik. Farji'na, kami nak balik. Pasal apa? Dah nampak dah. Oh, macam ni keadaannya. Dulu tak nampak, dulu tak faham. Saya tersentuh tengok video almarhum Bok Lokman. Dulu saya selalu program mana sejak dia sakit-sakit ni, duk WhatsApp je lah, tak dan lah nak berjumpa dengan dia. Dia ni subhanallah, video daripada viral sehari dua ni, dia kata bertaubat lah, hujung-hujung hidup kita ni nanti kita boleh mandi sungai sama-sama lagi. Ayat tu walau simple, tapi dia memberi kesan kepada kita bahawa selepas kehidupan ni ada lagi kehidupan. Jadi bila kita tahu ada soalan dalam kubur, Ustaz Rembu tanya tadi, bila bukmai muka Nabi SAW, hadis tu dikatakan hadis sahih. Kalau bukmai wajah Nabi SAW, kalau kita tak kenal Nabi, macam mana nak kenal Ustaz? Tak pernah tengok. Boleh kenal dengan kita belajar. Dengan kita belajar. 2 hari sebelum saya balik daripada Syria, guru Quran anak-anak saya, dia bawa pergi ziarah satu orang. Dia ni ada simpanan rambut Nabi dekat dia. Kita pergi nak tengok. Pergi tengok. Sembang lama kat sejam, sampai current tak ada. Syria ni current sehari 4 jam atau 3 jam sahaja sehari. Dia akan main pagi, dia ikut dan dia panggil kaedah dia ala kifu, ikut suka dia. Ikut suka dia. Bahasa Aming lah, ala kifu. Imta bidu ya'ti ma bidu khalas ma ya'ti. Ala kifu, ikut suka dia. Dia main pukul 6 pagi, kadang dia main pukul 5 pagi sampai pukul 6. Stop, habis, tak ada current. Dia main pula ke 12 tengah hari. Dia main 40 minit, 12.45 habis. Current tak ada pula sampai 8 malam.
8 malam dia main sampai pukul 9. Kalau dia main pukul 8 tu tengah malam tak main dah. Tak main dah, tidur. Pegang kotak. Luar 42 darjah. Dah pilih nak pi, ayak takat pukul 12, pukul 1, stop, ayak tak ada. Tinggal dalam tangki lah. Kalau basuh baju mandi, kering. Tengah malam tak ada ayak. Ayak kena tadah dalam botol nak minum. Tu kehidupan orang sana. Tengah Banak. Kampung-kampung tak ada apa dah, rumah-rumah hancur habis lah. Lihat, Tengah Banak. Tengah Banak pun bukan besar mana pun, kecil lah. Berapa kilometer persegi lah. Yang lain semua kanak, tak ada apa. Nampak? Jadi pi rumah tu, kita nak tengok duduk sembang-sembang sampai kara tak ada. Dia buat keluar rambut Nabi. Bukan selai, secekok. Dia Syekh tu kata, aku simpan benda ni lama daripada guruku dan benda ni memanjang. Kawan yang buat kotak buah rambut tu pun dia heran. Dah sampai 3 kali ganda dah memanjang. Jadi kita kalau nak kenal Nabi, kena mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Kenal Nabi. Bila kita mengaji, kita akan kenal Nabi. Walau kita tak pernah lihat dengan mata. Saya ziarah satu kubur. Boleh kata dalam seminggu tu 2-3 kali ziarah, bawa anak-anak semayang dalam masjid tu, ziarah kubur. Tapi dia dalam pasar. Kubur Sultan Mahmud Nuruddin Azinki, orang yang Nabi mai dalam mimpi dia minta tolong, Nabi minta tolong untuk dia selamatkan jasad Nabi daripada dikorek oleh 2 orang Yahudi. Bisa dengar cerita tu kan? Kubur Sultan tu, dia ditanam dalam Qal'ah Dimash, depa korek balik, pindah mai, mayat dia tak reput, tanam dalam Suq Khayatin, pasar jahitan, dalam satu masjid tu. Jadi orang yang macam tu, bayangkan dia raja, Nabi boleh minta tolong dekat dia. Kerana insan ni bila dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan Nabi, hidup atas dunia ni dah bahagia dah. Bila dia masuk alam kubur, lagi dia bahagia. Kita nak mati, Allah tunjuk 2 keadaan. 2 keadaan. Allah tunjuk neraka, Allah tunjuk syurga. Hatta orang yang duduk dalam kubur pun, bila buat main ni, kenal tak laki ni? Tak kenal, maka engkau diharamkan daripada masuk dalam syurga. Allah tunjuk dekat orang yang duduk dalam kubur ni, Allah tunjuk syurga, Allah tunjuk neraka. Ni syurga ni haram untuk hang. Hang kena pi dekat tempat yang api menjulang-julang ni. Takut tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW dekat-dekat dia nak wafat, dia doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku, bantu aku berhadapan dengan sakarat. Sakarat ni apa? Mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati, dia bukan sedang. Orang nak mati ni dia bukan boleh pikat banyak dah. Dia duk, kita pergi duk habak dia tu pun tak dia. Macam ni lambat lagi ni. Lambat lagi. Duk boleh tarik remote lagi tengah-tengah malam. Boleh tak tu? Boleh. Boleh duk tarik remote lagi. Duk hasbi rabbi, tarik remote. Okay, 2 pagi. Kita duk sila tak boleh tengok sebab dia block TikTok. Dia duk minta saya buat live daripada sana. Tak boleh. Pakai VPN pun buka sat dia block balik. Tak boleh. Bila elektrik tak ada, line tak ada, dia duk suruh buat kuliah online daripada Syria, bagi nampak suasana Syria. Saat lintas peluru kat atas macam mana? Aku rainbow tak ada, rainbow ada tak apa, rainbow pun tak warna pi. Baik, jadi bila kita dah faham bahawa dalam kubur ni bermula akhirat kita. Ustaz Rainbow baca hadis tadi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ni salah satu rumah pertama alam akhirat. Bila bermula soalan dalam kubur ni, kita nak masuk tu kena soal. Bila dah tahu nak kena soal, kita bersedia tak nak kena soal? Ni macam lah kita duk ralik buat lebih kurang tak peduli. Allah nak tanya kita apa kita buat. Ui, jenuh. Kita nak pergi mahkamah apa terkencing tu. Orang nak pergi mahkamah buat solat hajat tu. Buat solat hajat, buat kono baca Yasin, takut. Kita nak pergi masuk kubur, relax Orang nak pergi mahkamah, besok keputusan dah ketak dah. Kita relax, nak mati bila? Tak tahu lah.
Kalau Ustaz Rainbow mati malam ni, kelingan saya Ustaz kami main sekali. Tadi main pun dekat traffic light pun orang heran pasal nampak driver tak ada. Saya kata ada. Saya kata hang jangan buang kepiah. Tu dia pakai kepiah. Dia buka kepiah tadi, tak ada driver. Dia pun kata heran. Arus mana ada ni? Tak tahulah. Sistem dia tak tahu. Tinted dia gelap kot. Saya rasa tinted tak tahu mana, tapi driver tu. Bila main senja orang tak nampak dia. Bila dia buka kepiah, nampak driver. Lega. Saya tahan jangan buka. Tidak lagi orang liga, orang viral. Ustaz pergi kuliah, kereta bawa dia, driver tak ada. Jahanam. Jangan marah tak nak. Hari dia bubuh aku teruk sangat kali. Kira Ustaz Nombor ni. Sebab orang yang mati, dia masuk kubur, dia habaq kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak ya Allah tangguh sikit ajal aku ni? Untuk apa? Fa as-saddaqa. Aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang saleh. Dulu tak semayang, dulu tak rajin baca Quran, dulu tak rajin mengaji, tak rajin bersedekah, tabung lalu buat tak tahu ya. Orang minta sumbangan apa buat tak tahu, orang habaq nak buat kenduri tak mau nak bagi. Tak peduli. Orang Syria depa tak ada duit. Depa ekonomi depa makin hari makin jatuh. Hari saya sampai $100, 350,000. Saya duduk 2 bulan, duit dia dah jadi 450,000. Zaman saya mengaji dulu 20 tahun yang lalu, $100 5,000. Kalau siapa gaji 30,000, gaji dia dah $600. Sekarang ada orang gaji 30,000, tapi 30,000 lira Syria sekarang ni bersamaan dengan RM30 kita. Gaji RM30. Nak hidup macam mana? Sampai bila jumpa kita tanya, ada kerja apa kat Malaysia? Boleh pergi kerja sana tak? Banyak yang hidup tu anak-anak mereka duduk di luar, duduk di Turki, duduk di Almania, duduk di Jerman, duduk di Spanyol, yang orang tak duit balik. Kalau harap mereka kerja dalam tu, tak ada. Orang perempuan Syam, orang Syamiyah, orang perempuan dalam Syam, mereka tak kerja, mereka kerja rumah, ngasuh anak, masak, makan, minum. Bila suami sakit, mereka tak ada pendapatan, habis. Dalam duk susah tu, bila jumpa kita, bagi duit. Buh kepiah jalan. Tambah 10 Muharram tu. Nampak kita, ni buka puasa dah. Buka puasa, ambil duit 10,000. Kau ni 10,000. Memang RM10 kita, tapi 10,000 dia tu 1/3 gaji dia. Dia boleh bagi. Kadang dia tengah makan, dia bagi kat kita. Nampak kita talib ilm, tahan. Syu, tahan. Ambil ni, ambil buah. Ambil. Beli barang apa? Naik teksi. La khali alaina. Tak mau duit. Beli apa pun. Talib ilm, pelajar agama. La wallah. Allah ma bidi. Sampai ke orang Kristian, dia hak duduk dalam Dimas sendiri orang Kristian. Bila naik teksi dia kata hang ni tetamu, aku tak mau ambil duit kat hang. Kristian. Kalau orang Islam ni, la wallah aku tak mau. Memang tak mau ambil duit. Kita bagi juga. Dia ambil duit baling. Kita ambil jalan. Punya pemurah. Kita ada peluang bersedekah, kita tak sedekah. Tidak. Sebab tu apa persediaan kita buat? Persediaan nak mati. Kita takat main dengar kuliah, main dengar qasidah, berasa kemas dah. Hak Nabi pesan sebelum tidur baca Al-Mulk. Buat tak? Ada masjid buat baca surah Al-Mulk selepas mayang isyak. Bagus. Tapi mereka skip sunnah yang Nabi ajak. Istighfar, Allahumma antas salam, ayatul kursi 33, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiri. Yang tu kita skip, buang. Kita ambil main letak surah Al-Mulk di situ. Bukan tak bagus baca Al-Mulk, tapi buang sunnah Nabi, bawa mai hak lain. Ogi. Wirid Ustaz. Tu imam pun jangan panjang sangat. Dia kata kalau baca Al-Mulk lagi, wirid lagi, nak boleh balik ke rumah. Tuan-tuan, kalau kita tahu kematian tu tak patah balik dah. Mana ada orang mati patah balik? Ada orang mati patah balik? Ada? Tak ada. Kalau patah balik mai,
Tak ada, tengok tak ada cerita. Dia tunggu anak dia main tak duit pun, seriau lah. Dia duduk abang, dia tunggu bagi mayat busuk dulu. Bagi mayat hitam dulu, baru hantar. Ni kalau dah hitam macam ni, tak kena tunggu lah, boleh tanam terus ya. Nak tunggu apa lagi? Dia masuk kategori mayat lama tak? Nah. Tak, jangan marah tak nak. Pasal dia tak hantar aku balik. Saya hantar aku balik boleh tak? Boleh. Jadi persediaan kita, tolong cek balik sejauh mana kita rapat dengan Quran. Antara yang akan bantu kita dalam kubur, amalan kita. Salah satu amalan kita, Quran. Quran, kita tahu Quran ni kena baca. Yang kita tahu Quran ni nak sedekah, nak derma, nak wakaf Quran. Baru ni ada orang nak wakaf Quran. Saya kata tak payahlah, mahat kami banyak dah. Ada orang bagi duit Quran, ada lagi 4,000 ke 5,000 dalam akaun. Tak beli lagi Quran. Tak, ni ada lebih kurang 2,000 ustaz nak bagi. Tak payah. Tak mau dah. Ustaz orang nak bagi Quran pun tak mau. Dah hang bagi duit 2,000 tu aku nak beli Quran. Takkan seorang nak murid sampai 4 Quran buat tambah. Kita bagi satu ya Quran kat anak murid kita. Rosak, hilang, beli sendiri. Kalau rosak bagi, melemak. Sekali ya bagi. Quran yang sama. Rosak, beli sendiri RM35. Kita tak ganti lah. Hilang, tak ada. Tapi kalau dia hafal elok, Quran dia dah buruk, kulit dah terkoyak, kita akan hadiah dekat dia Quran baru. Kita kata buat benda lain lah. Dok, saya nak wakaf. Saya kata lah ni macam ni, abang baca Quran. Oh, saya baca tak mana. Kita makan nasi orang suap dengan kita makan sendiri, mana sedap? Kita tengah lapar ayam goreng, makan dengan gulai pula. Kan? Ada sambal belacan, ada ulam sikit dengan ikan temenung ke ikan bawai ke. Pecah elok ah. Orang kita tengah lapar, orang suap dengan kita suap, mana sedap? Lepas tu duduk tunggu pahala orang hantar. Kita tak mau buat sendiri. Quran, kita dengan Quran tak mana? Kita dengan sunnah-sunnah Nabi macam mana? Cara kita tidur, cara bagi tidur, cara kita bercakap, cara kita berjalan. Selawat dekat Nabi tak mana? Ada guru-guru dekat Syria tu sehari sampai 10,000 kali. Ada yang tiap-tiap malam mimpi Nabi. Ada seorang tu dia bukan syekh pun. Dia doktor perubatan. Tapi kerap mimpi Nabi SAW. Atau Allah bagi kelebihan kat dia. Walau dia doktor perubatan, dia hafal Quran. Macam Syekh Samir Nas tu, antara ulama dalam bumi Dimash. Masjid dia depan klinik dia. Dia doktor perubatan, tapi dia mengajar Sahih Bukhari, dia ajar fiqh. Orang tasmi' Quran pukul 4 pagi, orang tasmi' Quran kat dia dah. Ada sanad. Dia kahwin pula dengan anak Syekhul Qurra, ulama besar Quran Syria, dah meninggal dah, keturunan Nabi SAW. Orang pergi berubat dekat dia ni, sambil dia duduk cek orang sakit ni, ada anak murid main duduk baca Sahih Bukhari, sambil dia duduk cek orang, dia boleh berbetul, dia boleh syarah. Tu orang-orang yang ada di Syria, Allah bagi kelebihan kat dia. Kita kalau hak jadi doktor lah, hak jadi ustaz lah, hak jadi driver lah. Saya malam ni ada driver, rasa syok, tapi dia punya tekan tu makcik lambat tu. Tak tahu, arus tu sampai bunyi. Jahanam tu saya beli dah kereta dia. Kalau dia jual sekian tu saya beli lah. Yang tak akhir sekali, bila kita dah tahu dah kita akan disoal dalam kubur, siapa nak tunggu kita dalam kubur? Siapa nak tunggu kita? Tu hadis yang Ustaz Remo baca tadi tu, bila tanya dia tak kenal Nabi, Nabi kata orang ni akan dipukul dengan tukul besi oleh malaikat. Ustaz nak pukul kau mana? Liang sempit Ustaz. Malaikat nak angkat lagu mana? Tu alam lain dah. Alam lain dah. Tu Ustaz Remo kata tadi, malaikat suruh dia duduk. Malaikat nak masuk kubur mana? Sempit Ustaz. Lepas tu pula kubur tu ada ayam. Takkan malaikat nak duduk ngayak dengan seluk dengan dia? Tu dah masuk alam lain dah. Tu anak kita duduk dalam perut tu, dia makan, minum, berak, semua dalam perut, semua Allah atak. Betul tak? Lepas dia keluar, baru kita atak. Tu pun dengan pertolongan Allah.
masuk kubur sampai dekat Allah baliklah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hampa mai daripada Allah, hampa akan balik kepada Allah. Bila balik duduk dalam kubur, Allah tak duduk dalam tanah, siapa nak tolong kita? Lah ni orang lalu kat kubur, orang nak ingat mak ayah mati ni lama mana sangat. Ha? Bila abang kata bini mati seminggu menyanyi ya. Dalam hati ini ada namamu, nama seorang insan yang aku rindu. Ni hang seorang ya? Boleh? Aku boleh tak? Aku tak famous macam hang lah. Lepas 3 bulan dia tak ingat macam hak mula-mula dah. Adik-beradik dalam kubur, kita dah tak peduli dah. Kita dah tak rasa apa dah. Lama sangat dah. Maka carilah amalan, kerana amalan itulah yang akan tolong kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan yang kita nak buat balik dalam kubur ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, jazakumullahu khairan jazak kepada Ustaz Aswad Nasrun atas kupasan yang diberi oleh beliau. Maka insya-Allah amalan yang perlu kita lakukan, alhamdulillah, kalau kita tengok dekat Kidaf ni, tiap-tiap habis sembahyang Isyak akan membaca surah Al-Mulk, betul ibu-ibu ayah, alhamdulillah adik-adik yang akan membaca. Bahkan subhanallah, saya ingat saya selesai solat Isyak kan, habis main Isyak baru kita baca Al-Mulk, solat dulu sunat ba'diyah Isyak, betul kan? Alhamdulillah. Baik, tamam. Saya teringat bila Ustaz Aswad kata tadi ada satu orang pakcik, bila saya habis kuliah Ustaz, pakcik tu tanya kat saya, Ustaz, malaikat mungkar dan nakir habis soalan, dia duduk tak mana dalam kubur? Ibu-ibu ayah, saya jenuh nak jawab. Lepas tu dia tanya, Ustaz, habis malaikat muka dan nakir dia tanya kita ni, Ustaz, dia duduk dekat atas badan kita ke duduk dalam kubur kita? Kalau Ustaz nak jawab apa? Dah habis pada tu saya jawab, haji kena mati dulu baru haji tahu. Habis pada tu haji mai kat mimpi saya, baru haji habaq saya. Macam mana malaikat muka dan nakir duduk tang mana? Baru dia tahu, baru dia adakan. Cerita dia ibu-ibu habis mayak cerita dia dalam kuliah saya. Haji tu tiap-tiap kali kuliah saya dia akan tanya soalan pelik-pelik. Kadang-kadang kita pun tak terbayang. Kata dia ada satu soalan, dia tanya, Ustaz, Raqiq dan Atik ni Ustaz, dia duduk tang mana? Ibu ayah nak jawab apa? Saya kata tengoklah hadis. Hadis ni ada cerita duduk kiri kanan kita. Cerita dia saya tak nampak. Ustaz abang ada majlis ilmu malaikat, tapi saya tak nampak. Ibu nak jawab apa? Saya kata haji ni memang nak kenal dengan aku dah start tadi. Tuan-tuan. Baik, tamam. Okey, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, selingan. Baik, ibu ayah untuk makluman, saya akan ulang balik kempen sedikit berkaitan wakaf Mahad Darul Faizin Melaka. Kalau kita tengok Mahad Darul Faizin di Melaka nak perlukan dana pembangunan sebanyak 2.5 juta lagi. Maka saya nak minta ayah-ayah ibu-ibu yang hadir dekat dalam ni, insya-Allah untuk sumbangkan untuk dana wakaf pembangunan di Mahad Darul Faizin di Melaka. Boleh faham lah ibu ayah, insya-Allah tak banyak, sikit pun itu dah memadai sebagaimana kupasan yang diberi oleh Ustaz Aswad Nasrun sebentar tadi berkaitan yang mana sedekah jariah yang akan membawa kebaikan dan juga kebajikan bila mana kita berada di alam barzah. Baik, untuk maklumat ibu-ibu ayah-ayah, saya nak minta boleh tak ayah-ayah ibu-ibu mai ke depan sikit, boleh tak? Ada ibu-ibu dekat belakang, ada yang duduk kat belakang, duduk kat luar, boleh tak mai ke depan sikit? Tak boleh pergi depan dah Ustaz, kot belakang ni. Biar rapat sikit kan. Ni saya dapat maklumat. Sebab penuh hari ni, insya-Allah. Yang duduk kat belakang tu boleh penuh. Ada yang sampai duduk atas dalam van. Faham-faham tak faham sudah. Baik, sambung. Ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Soalan yang seterusnya, insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak larat nak gelak dah tuan-tuan dengan Ustaz Aswad dengan Ustaz Rainbow ni. Kuliah forum saya paling kuat gelak dengan Ustaz Syafi lah. Ni kali ni tak larat nak gelak dah. Gigi saya pun tak tahu nak letak tahu mana dah. Baik, tamam. Baik, soalan yang seterusnya ataupun soalan yang kedua untuk Ustaz Rainbow. Mereka yang berbuat jahat dalam kehidupan di dunia akan mengalami penyiksaan di alam kubur. Namun bagaimana cara untuk kita nak selamat dan menjauhkan diri kita daripada seksa kubur? InsyaAllah Ustaz, tafadhal mashkura.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu, ayah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hampir sejam telah pun berlalu kita membicarakan berkaitan dengan alam barzakh, satu alam yang pasti kita akan tempuh. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah sekalian, panjang lebar diceritakan oleh Fadhil Ustaz Aswad tadi berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan, bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, banyak lagi amalan yang telah disebutkan, berwakaf dan sebagainya. Semuanya itu adalah jalan untuk menyelamatkan diri daripada siksaan di alam barzakh. Kerana orang yang masuk ke dalam kubur akan berhadapan dengan soal jawab. Kalau lulus jawapan tadi, dia akan selamat. Kalau tak lulus, kena siksa, kena azab. Dan siksaan tadi berterusan sampai manusia dibangkitkan kelak, sampai kiamat. Sebab tu hadis yang kita baca tadi, Nabi sebut siapa yang selamat di kubur, tunggu dia lebih mudah ke depan tu. Kalau tak selamat, rosak. Jadi kalau kubur pun teruk dah kena, maka bagaimana pula keadaannya di mahsyar, di tiang sirat dan sebagainya. Jadi apa amalan yang boleh kita buat untuk kita selamatkan diri kita sebelum kita sampai di alam barzakh, sampai ke dalam kubur, dah tak habis apa dah. Sebelum sampai boleh retiak, dah sampai habis, kamu dah tak boleh buat apa-apa dah, cukup dekat tu ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, adalah banyak tadi sebut baca surah Al-Mulk, yang Nabi sebut siapa baca tiap malam surah Al-Mulk sebelum tidur, selamat pada azab kubur, selamat. Siapa mati hari Jumaat, diselamatkan daripada azab kubur. Mati hari Jumaat, minta, ya Allah, matikanlah aku pada hari Jumaat, selamat azab kubur, disebut dalam hadis. Cuma ibu-ibu, ayah-ayah nak minta mati hari Jumaat, kena tambah sikit. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kena tambah, ya Allah, matikanlah aku pada hari Jumaat. Cuma bukan Jumaat ni, Jumaat nanti lah. Jumaat ni naya 2-3 hari. Jadi Jumaat selamat kubur. Jadi baca Al-Mulk selamat daripada azab kubur. Bersedekah selamat pada azab kubur. Banyak lagi lah. Cuma ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adakah dengan baca Al-Mulk semata-mata selamat? Mayang dah, puasa dah, lawan Allah bagi petang siang malam, main malam nak tidur, Al-Mulk. Buat jahat banyak atas dunia, lawan Allah bagi petang siang malam, lakukan maksiat ni sampai kecerah, tiap-tiap hari buat maksiat kepada Allah, tiba-tiba mati hari Jumaat. Adakah semata-mata mati Jumaat selamat daripada azab kubur? Itu menjadi persoalan. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mengharapkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab. Bahkan doa yang Nabi ajak baca setiap kali sebelum bagi salam, minta lindung azab neraka, minta lindung azab kubur, minta lindung fitnah dunia, kematian, kehidupan, minta lindung fitnah dajjal. Salah satu yang Nabi doa ajak kita minta selamat azab kubur. Takut tak selamat. Ada orang yang tak selamat dalam kubur bukan buat jahat, hanya kerana kencing masuk tak betul. Rosak, kena. Bukan tak semayang, bukan tak puasa, buat, tapi kerana tak settle tang kencing ni. Tak ayat kencing tak settle je, kena azab dah. Berat. Jadi bimbang kita ada kesalahan yang dilakukan atas dunia menyebabkan esok masuk dalam kubur, kita pun tak selamat, na'udzubillah. Kena banyak doa minta pada Allah Subhanahu wa taala selamat pada azab. Cuma antara benda yang boleh menyebabkan orang tu diampunkan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya disebutkan dalam hadis saat mereka meninggal dunia. Batu Nabi pesan, kalau ada orang mati, kamu pergi sembahyang mayat, ikhlaskan niat kamu ketika berdoa. Bagi ikhlas. Karena orang yang mati tadi, saat yang main berdoa kat dia orang ikhlas, dia akan dapat manfaat. Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang sembahyang disolatkan 40 orang,
Mati esok 40 orang yang ikhlas mai sembahyang jenazah kat dia, dia akan dapat syafaat daripada orang tu. Jadi 40 orang dia duduk doa, ya Allah, ampunkan dia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman syurga, rahmati dia, selamatkan dia daripada azab, jangan bagi jadi kawah neraka. Ada 40 orang yang ikhlas minta doa macam tu, dapat kat dia. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, persoalannya macam mana nak bagi orang mai sembahyang ikhlas doa ni. Salah satu jalan lah nak selamat pada azab. Semua kita mati nanti ada orang mai baca doa ikhlas, mai berdoa kepada Allah ikhlas minta kat kita. 40 orang tak mau ramai, tapi 40 tu mau ikhlas. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, ada orang dia plan ke mana, dia tok duit dah siap-siap, masa aku mati tolong panggil satu van mai pada kawan tu, hak nu mai sikit nak bagi ramai. Baik, hang plan lah guna pun, tapi kalau orang tak mau mai tak upaya, dan kalau mai ramai sekalipun tak ikhlas, tak syok. Jadi macam mana nak buat ni, nak bagi orang mai minta doa pada Allah supaya diberikan keampunan? Jalan pertama yang paling mujarab yang kita boleh buat sekarang adalah jadi orang yang baik. Sebelum kamu mati, jadi orang baik. Kerana orang baik ini, ibu-ibu dirahmati Allah, tak ada mati orang duk tunggu dia. Tak ada mati lagi. Orang dengar pasal dia, ada orang jadi risau dah. Orang baik. Orang baik, bila dia ada, orang seronok. Orang baik ni, bila dia ada, orang seronok. Bila dia tak ada, orang jadi rindu. Bila dia mati, orang menangis. Kita orang baik ataupun dia tanya, bila kita ada, orang seronok ke tak? Saya seronok saat-saat lah. Seronok sangat. Contoh. Ya, seronok tak? Seronok. Maknanya kalau dia ada, kita seronok, tanda dia baik. Tak ada, rindu. Allah rindu. Pergi Syria sampai 2 bulan. Lah kena bom dah apa. Mati dah apa. Tapi duk tengok dalam Facebook, sikit-sikit aiskrim, sikit-sikit makan kebab, makan sedia. Dahsyat sungguh. Tengok kehidupan, walaupun apa Ustaz cerita tadi macam tu, tapi nikmat tu ada di sana. Tak ada bagi kita. Sambil mengajian balik kelas mengaji, tu dia makan syurga dunia. Seronok, walaupun dengan serba kekurangan, tapi mereka bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat dia. Kita hanya boleh tengoklah, lah rindunya bila nak balik ni. Doa Allah, ya Allah bagilah dia boleh balik. Mintalah bagi panjang umur, boleh sampai. Alhamdulillah sampai. Sampai kata kat kita. Kata tak apa, saya tak tinggal, saya buk mai daripada Sungai Petani, takkan nak tinggal kat tu Bukit Aping. Saya tinggal kat Batu Kawan ni. Jauh sikit. Biar tengah highway tu semua nak bemik dia. Orang ni boleh kemas hari Bantul. Tengah highway tu. Yang buat main. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, jadi orang baik. Kerana kamu jadi orang baik, tak ada mati orang cari dah. Dengar tak sihat, orang pergi cari dah. Dengar masuk wak, orang telefon dah. Orang risau pasal dia. Apatah lagi bila dengar dia mati, orang akan main bukan pasal nak dapat RM5, bukan pasal nak main nak tunjuk muka, tak. Tapi pasal dia orang baik. Main tadi betul-betul ikhlas nak berdoa pada Allah, semoga diberikan keampunan. Sebab tu tengok tok-tok guru dia ulama bila meninggal dunia, tak suruh sembahyang malam ni, pakai bab mayang ghaib untuk almarhum Syekh Yusuf Qardawi. Masjid rumah tempat ni buat, tempat tu nak buat. Jadi nak beritahu bagi Allah, sekalipun kita bukan orang yang kita tak panggil orang ramai pun, tapi kalau kamu orang baik, orang akan terpanggil untuk buat benda tu. Jadi jalan pertama kita boleh sebut pada, jadi orang baik masa hidup, jangan jadi orang jahat. Siapa pun kamu, di pihak mana pun kamu berada, jadi orang baik. Kalau kamu jadi anak, anak yang baik. Jadi suami, suami yang baik. Isteri, isteri yang baik. Apa pun tempat. Ni jadi anak macam haram jadah je perangai. Jadi menantu hantu. Betul, siapa nak suka kat dia ni? Jadi pelajar yang baik. Jangan duk berjep belakang orang. Ni tengok di CCTV terkajam belakang orang ni. Jadi penceramah, jadi panel, jangan duk kutuk banyak. Jadi panel yang baik. Saya kenal pula. Saya tahu dah. Maksudnya jadilah apa pun, jadi yang baik. Ayah baik,
Jadi suami baik. Ibu, saya dah cerita dah dulu. Kalau jadi orang yang tak baik, jam. Orang keliling kita pun tak mau. Seorang ayah dapat ada duit lebih sikit, dia tinggal bini dia, nikah lain. Anak-anak marah. Awak buat macam tu kat mak. Dapat bini baru. Takdir Allah kena uji, kencing manis, potong kaki. Duk kuih lama, busuk kaki tu. Bini baru tinggal, bini baru nak duit hang. Kata kat dia ada kaki. Ini ada kaki dah ni. Ibu-ibu dirahmati Allah, busuk kakinya, kemudian bini tinggal. Duk hospital. Siapa pun tak main tengok. ICU dah. Jadi mai lah menangis, seorang perempuan menangis. Doktor tanya, kamu siapa waris kah? Saya bekas bini dia. Oh, bukan waris, bekas bini bukan waris. Kami nak waris dia mai. Dah anak tak mau mai. Duk menangis ni. Dia maksudnya ada lagi sayang kat bekas lelaki dia ni. Bila lelaki dia buat wudu, buat apa? Mana bini dia mana? Lari dah lah. Dah lelaki kaki busuk. Ibu-ibu dirahmati Allah, anak tak mau mai, bini tak mau mai. Bekas bini je mai. Lalah mati dikelilingi doktor dengan nurse saja. Anak tak ada, bini tak ada, keluarga tak ada. Kata doktor tu cerita, dia kata masa tolak pergi bilik mayat pun waris siapa tak ada. Pergi seorang-seorang. Macam tu pengakhiran kamu yang kamu nak. Sebab tu jadi ayah yang baik. Jadi suami-suami yang baik. Jadi menantu-menantu yang baik. Jadi anak-anak yang baik. Jadi pelajar kah, jadi guru. Jadilah apa pun, jadi orang baik. Dan takkan rugi orang yang jadi orang baik. Dan definisi kepada orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah yang bagi manfaat ke orang lain. Jangan bagi mudarat, bagi manfaat ke orang. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, baca Quran, berzikir dan sebagainya, jadi orang baik. Itu semua jalan untuk kita dapat keselamatan daripada siksaan kubur. Cuma poin yang penting yang boleh kita sebut, ibu-ibu dirahmati Allah, sebelum saya berhenti, cukup dah. Berasa lapar ni. Saya duduk bau kepala ikan ni. Kambing, kepala kambing. Oh, ingat ke kepala ikan, kepala kambing? Nak berhenti lah. Ibu-ibu mengaji pada pagi. Cuma tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, kita sebut tadi nak selamat pada azab, baca al-mulk, sedekah, baca al-Quran, waqaf, buat amal soleh atas dunia ni beramai amalan. Sebab tu orang yang beriman, yang beramal, masuk dalam kubur, dia akan selamat pada azab. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut apa? Mayat orang beriman duduk dalam kubur akan diberikan nikmat oleh Allah, kuburnya akan diluaskan 70 hasta. Orang beriman. Tu untuk orang beriman. Tapi beriman tadi ni dia kena ada amal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kok mana pun orang beriman kena beramai. Tak beramai rugi. Wal asr, kan Allah sebutkan demi masa, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman kemudian beramai. Kalau beriman saja tak beramai, rugi. Kamu beriman dah, comel dah, tak beramai, rugi. Tapi kalau dia beriman kemudian dia beramai, insya-Allah, dia orang yang untung. Jadi iman amal, iman amal. Orang yang beriman, orang yang beramai, masuk dalam kubur, Allah luahkan kuburnya 70 hasta. 70 hasta luah. Satu hasta 45.5 cm. Betul tak? Tak tahu apa. Kena tolong langsung, tak ada tolong langsung. Kalau tak salah lah, satu hasta 45.5. Kalau tak salah. Jadi betul no? Betul. Saya tak tahu betul tak betul. Main sebut ni. Betul lah, 45.5. Darab tengok dengan 70. 70 darab 45.5 lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih sentimeter. Kalau bundar mai ke meter, 30 meter lebih. Saya kira congok-congok lagu tu dapat dah lebih kurang SPM A matematik. Ingat cerai. Ingat bodoh ingat. Kira lagu tu congok-congok boleh dapat lah. Padahal kira siap lah tadi. Dia kena pandai lah. Nampak bodoh? Payah tu payah. Nampak bodoh tak apa, tapi tak bodoh. Nampak hitam tak apa, tapi tak hitam tu pun. Ni nampak je cerah, tapi hitam. Nampak je cerah. Beza tu no?
Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, 70 hasta lebih kurang 30 meter. Dalam kubur Allah peluah 30 meter. Luas mana tu? Rumah kita tak sampai 30 meter mah. Orang beriman dapat. Iman beramal. Tak cukup dengan dapat luas kubur. Kata Abu Qatadah mengikut riwayat mengatakan bahawa diberikan pula pelbagai nikmat. Tak kena azab, dapat nikmat pula. Nikmat yang pelbagai. Jadi kalau kuburnya taman syurga, ibu-ibu sekalian, kalau syurga begitu indah, takkan kuburnya lebih kurang taman syurga kan? Kalau syurga pun kita dengar nikmatnya banyak, ada makanannya sedap, kehidupannya mewah, tenang. Kurang-kurang taman syurga pun lebih kurang tu lah. Taman dia ni mesti cantik, sedap, selesa, aman. Bukan dekat diluaskan kubur 70 hasta, diberikan nikmat pelbagai pula. Macam-macam nikmat dapat. Wallahu alam nikmat aku mana tak tahu, tapi diberikan pelbagai nikmat. Maksudnya kalau dapat nikmat bukan azab. Antara jalan nak selamat daripada azab, beriman, beramal. Banyaklah tadi amalan tadi dia buat, baca Quran, berzikir, wakaf, sedekah. Cuma sebelum saya berhenti, satu je nak sebut, ibu-ibu sekalian, takkan boleh buat semua amalan tadi kalau dia tak kenal Nabi SAW. Kalau tak belajar pasal Nabi, tak ada kasih pada Nabi, tak ada cinta pada Nabi, dia takkan terlintah nak baca ilmu tiap malam, takkan berasa nak bersedekah, takkan berasa nak wakaf, sebab dia jauh pada Nabi SAW. Lepas tu soalan yang ditanya, kenal tak ni sebenarnya? Kalau kenal, dia akan buat semua tu. Nabi habaq tu. Nabi habaq kan kena azab macam tu, nak kena pukul macam ni, nak kena apa rotan macam tu. Semua tu perkara ghaib yang kita dengar pada Nabi. Kalau dia kenal Nabi, belajar pasal Rasulullah, duk dengar Nabi sebut, dia akan cuba cari jalan. Tapi kalau dengan Nabi pun tak kenal, dengan Nabi pun dia tak tahu siapa dia nak dengar hak Nabi sebut tu. Siapa dia beritahu ni? Siapa habaq dalam kubur dengan balun? Siapa habaq? Dia bukan kenal. Jadi poin paling penting, kena kenalkan Nabi SAW kepada umat. Sebab tu benda pertama yang Nabi sebut, ajarkan anak-anak kalian 3 benda. Yang pertama sekali, cintakan Nabi SAW. Kecintaan kepada Nabi amat penting dalam membina manusia. Selamatkan manusia dengan cinta. Lepas tu cinta kepada Rasulullah adalah jalan yang paling dekat, jalan yang paling tepat untuk kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buktikan cinta kepada Nabi tadi bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka itu bukti mereka cintakan aku. Lepas tu kalau dalam kubur boleh jawab Rasulullah adalah Nabi utusan Allah, Allah yang akan bantu benda tu. Kalau boleh jawab, ibu-ibu rahmati Allah, insya-Allah diberikan keselamatan di alam barzakh. Maksudnya hidup di dunia ni, benda yang sangat penting adalah mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dengan kenal tadilah akan terbit rasa nak beramal, akan tambah lagi iman, akan tambah lagi amal setelah kamu kenal siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid. Dah datang, kita dah masuk dah bulan kelahiran Rasulullah. Ini bulan yang agung. Maka jadikan bulan ini, masa ini sebagai batu loncatan, sebagai kayu ukuran permulaan kita untuk kita lebih kenal siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat Rasulullah kita harap bukan takat sampai akhirat, semenjak kita hidup di dunia, masuk dalam kubur, hatta duduk dalam syurga dah sekalipun, masih lagi mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, semoga kita semua diselamatkan daripada azab kubur, diselamatkan daripada azab mahsyar, diberikan keselamatan daripada kesesakan akhirat, diberikan keselamatan oleh Allah, dimerdekakan, diselamatkan daripada disentuh api neraka, kesemuanya dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan kehidupan sekarang ni, waktu hidup sekarang ni, waktu yang diberikan oleh Allah peluang ni untuk kita lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri masing-masing, sejauh mana kita kenal Rasulullah, nama dia apa, tok wan dia siapa dia, dok belajar sirah tu jauh mana kita kenal. Jadi semoga dengan sedikit usaha tadi menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Jadi wallahu alam, saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa silap cakap.
dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Terima kasih pada ibu-ibu ayah-ayah yang sudi hadir mendengar pada malam ni. Kalau ada tuan-tuan dengar saya melawak dengan Ustaz Aswad, Ustaz melawak dengan saya, kami melawak kami tak koyak, hampa jangan duk koyak. Dia dalam kamera tu ada yang koyak duduk ada yang koyak, dia kata apa duk maki, bukan maki hang oi. Dia duk kalut pula kadang. Dia duk apa kata tak melawak kami melawak habang siap-siap. Tak berasa langsung ni, tak ada apa. Kok tak ada koyak apa? Ada koyak, tak ada koyak apa? Rembo. Tembak tak koyak, tambah kata tak ada apa. Tapi berasa kalau gerak-gerak hitam tu. Berasa juga lah. Jadi apa yang kami melawak sedikit sebanyak ada tu hanya sekadar jenaka. Yang baik tu datang pada Allah, yang lemah tu datang pada diri saya sendiri. Dan kita dengar penutup daripada Fadhil Ustaz Aswad untuk kita ambil lagi beberapa manfaat ilmu yang akan beliau berikan. Semoga itu jadi bekal untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak pada Ustaz Arimbo atas kutubasan yang menarik. Maka berbalik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita nak selamat kita daripada siksa kubur, maka yang pertama hubun Nabi SAW, kecintaan dan juga sayangnya kita kepada baginda Nabi SAW. Maka insyaAllah ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk pengetahuan saya terlupa, hari ini live dalam TikTok Media Al-Faizin. Tengok dalam TikTok Media Al-Faizin, semua pekat renggah gelak. Jangan risau, insya-Allah duduk dalam ni semua tak koyak, insya-Allah. Tetapi janganlah perkara yang buruk tu kita ambil, tapi ambil perkara-perkara yang baik lah, insya-Allah. Tapi jangan risau, Ustaz Aswad dengan Ustaz Rainbow ni memang melawak begitu. Nabi buat ayah nah. Awak kasar sangat Ustaz, happy lah daripada orang melawak, bukan kita melawak. Tu nak pergi faham kita tu. Kita melawak dengan member kita tak apa. Itu nak marah tu. Baik, insya-Allah. Okey, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk rakaat yang terakhir ataupun soalan yang terakhir, untuk saya ajukan kepada Ustaz Aswad Nasrun. Ustaz, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah cerita dah berkaitan kematian, dan apa dia amalan yang kita nak buat untuk mempersiapkan kita masuk di alam barzah, insya-Allah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kasih Ustaz Azizi, kasih Ustaz Muhammad Nur Hidayah. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang amalan yang kita nak buat balik ke alam akhirat ni, banyak dah yang disebut oleh Ustaz Hidayat tadi. Antara amalan yang kita nak buat balik, perkara pertama yang disebut oleh Nabi SAW, Allah akan tanya kita. Perkara pertama yang Allah akan tanya hamba-hamba dia ialah as-salah, sembahyang. Sembahyang ni dia seringan sehelai tisu ya. Benda paling ringan dalam hidup kita sembahyang. Sehelai tisu. Mudah sangat kita nak tinggal. Satu orang tinggal sembahyang, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dia buat kenduri, anak dia kahwin, pengantin tak semayang, bapak tak semayang, mak tak semayang, semua tak semayang. Tak dan, aku nak semayang apa? Tak dan. Orang ramai-ramai aku tak dan. Semua tak dan. Maka sembahyang ni benda ringan, sehelai tisu je. Berat dia, iaitu mudah ditinggalkan. Tak rasa bersalah. Bangun pukul 8, tak semayang subuh, relax pergi makan tu. Relax. Semalam tidur isyak tak semayang lah, subuh tak semayang lagi, relax pergi makan. Order apa, roti canai kapik lah, apalah, dia boleh relax. Keluar pula Zuhur lagi, semayang pula Zuhur pukul 3. Kadang-kadang semayang kalut-kalut. Semayang kalut-kalut. Kalau betul kita sayang dekat Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul lah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau betul mereka sayangkan Allah, sayangkan aku, fattabi'uni, ikutlah aku, yakni ikut Nabi Muhammad SAW.
Nabi suruh, Allah suruh Nabi pergi habaq kat umat dia, fattabi'uni. Ni itu balik pada Nabi, ikut aku. Bila hampa ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah sayang kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa kamu. Tuan-tuan sedar tak, dalam dunia ni kita tak boleh tinggal Nabi. Tak boleh tinggal. Syarat nak jadi orang Islam mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru jadi orang Islam. Kalau sekarang sebut la ilaha illallah Muhammad, kami tak mau, tak cukup syarat. Dia mesti mengiktiraf seorang manusia yang ada kaki tangan macam kita, ada perasaan macam kita, sakit, demam, rindu, sedih, ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada masyarakat. Nabi bekerja cari nafkah, Nabi ada tanggungjawab, kita ada tanggungjawab. Nabi terasa tertekan dengan musuh-musuh, kita pun rasa tekanan dengan masalah. Nabi yang manusia ni kita kena terima. Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad ni manusia tapi bukan macam manusia biasa. Bal yaqutu bainal hajar. Tetapi Nabi ni seperti batu yakut, batu permata yang mahal berbanding dengan batu-batu yang ada di jalan. Nak dapat pasiak sungai, sebab tu beza permata dengan pasiak. Batu permata dengan batu pantai, pasiak pantai tak sama, batu sungai tak sama. Pi pantai boleh cedok pasiak, pi mandi sungai boleh cedok pasiak, boleh ambil sebab dia tak ada nilai. Tapi mah ni dia kena korek, kena buat lombong, kena tapis dia, korek sampai dalam, cek dulu ayak dia macam mana, betul ke ada kawasan ni ada mah, alat-alat dia. Nak dapat mah ni payah. Maka Nabi ni manusia tapi bukan manusia biasa, tetapi Nabi ini seperti batu permata di antara batu-batu murah yang ada atas dunia ni. Maka kita tak boleh lepas daripada Nabi. Siapa nak selamat, dia kena ambil Nabi juga dalam hidup dia, kena ambil. Sebab tu segala amalan yang kita buat ni ambil daripada Nabi SAW, ambil daripada mulut Nabi SAW. Kan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang macam mana aku semayang. Semayang Jumaat dekat Dimash, baru ni bawa anak Jumaat terakhir tu, bawa anak jalan kaki, dah ambil teksi mahal. Teksi sekali naik RM15, pi balik RM15. Kata kat anak, lah macam ni, pi balik RM15. Jarak nak pergi masjid tu 4 kilo, pi balik 8 kilo. Naik teksi pi RM15, balik RM15, RM30. Kita boleh makan ayam goreng, lah kita jalan kaki. Buka Google, jalan kaki 8 km, bawa anak kecil sekali, pi main Jumaat. Masjid tu nak atas bukit, dekat dengan kawasan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni ada 3 tempat, satu di Jordan, satu di Syria, satu di Turki. Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan dia di Syria, saya pergi ziarah tempat tu, tapi baru ni tak dampi, lalu ya. Saya baru ni yang saya pergi kubur Nabi Allah Zulkifli, lalu kawasan tu. Sebab dia dekat dengan rumah saya, lalu bawa anak-anak ziarah kubur. Lepas tu pakcik tu ajak masuk rumah dia. Subhanallah, orang Arab bila nampak pelajar agama, ajak ambil rumah, minum kopi. Sambil tuan tu buat kopi, dia qasidah. Tu orang Arab. Sampai di masjid tu hari Jumaat, tengah panas jalan kaki dengan anak-anak ni, panas 4 kilo. Sampai di masjid, ada aircon, karen ada. Alhamdulillah, tengah-tengah mayang, karen tak ada. Depa dah tutup tingkap semua, takkan Tok Syok Nabi buka tingkap pula. Semayang dalam panas. Tok Imam pun dia faham, dia memendekkan bacaan. Kita seminggu sekali bertugas, belakang kita ada orang besar-besar. Masa tu dia nak pulun baca panjang, dia mengulang di rumah 4 muka surat. Tukar dia sebut satu-satu, padahal dia baca dekat rumah dia, baca laju-laju, manansakh min ayati anusyanati bi khairin min, betul lah. Tapi bila jadi imam, manansakh min ayatin aw nunsiha, oh baca satu-satu. Oh kemah ni orang belakang tu, orang nak puji dia, karen tak ada pun dia tibai lama kak ni, berkacak habis kot jalan kangkang ni, turun dari bawah. Tapi imam tu dia faham, sebab dia ulama, dia pendekkan bacaan dia. Pendekkan bacaan dia. Nak abang kata sayang dekat Nabi, walau panas tetap semayang, tak berhenti semayang. Tengah-tengah mengaji, gelap, nyala lampu kat muka Syekh.
Pasang bateri, dia connect dengan bateri. Current main, dia charge bateri. Terpadam bateri, mic bunyi, kipas dekat Syekh. Kita tak ada kipas. Nak buat bunyi, Syekh marah. Diam. Oh, peluh ni, peluh. Tengok Syekh. Lak peluh kau ni. Lagi lak kau ni. Sebab sayang Nabi, duduk juga. Kita tak boleh tinggal Nabi. Itu balik tengah malam, duk puluh lah nak cross, nak ambil jalan kaki dengan anak-anak sampai demam. Nak ambil taksi murah, mahal juga. Lah kali kita kat anak, naik juga. Tanya apa? RM10. Kata lah RM5 lah. Khamsi, RM5,000. Khamsi. La asyara, la ma biddi khamsi. Tahan taksi semua asyara. Dia kata ya ustaz, ente ma bitla'i bil-lail khamsi, kullu asyara. Tak apa, naik. Saya ambil buat anak. Kadang aku jalan kaki balik lah. Sana banyak jalan kaki lah. Kadang sehari 15 km jalan. Buat macam mana? Duit nak taksi tu baik kita makan. Sebab orang nak transfer tak boleh lah. Bank kena block. Itu yang hitam. Itu yang saya seronok bila forum dengan orang yang lagi hitam. Kita rasa kita putih sikit. Apalah. Kadang orang tanya Ustaz Remo tu dia India Muslim kan? Saya kata tak, dia Melayu. Dia Melayu. Cuma dia menjenis tu. Dulu zaman dia kecil-kecil tu, tak ada, dia anak komando. Ayah komando tak? Dia ayah dia Paskau. Betul tak? Betul ya? Tentera udara punya. Hang ni sampai tak tahu apa langsung. Kata TikTokers. Pascal tu hak laut. Paskau udara. Ayah dia udara. Bini kau terjun balik tu. Ni komando. Ayah dia. Dia berani campak dia. Berani depan mic . Yang pertama semayang. Ni amalan yang pertama Allah tanya kita. Yang kedua, yang semayang ni memang Allah tanya. Kalau semayang ni clear kata Nabi, Allah tak tanya hal lain lah. Hal lain tu lebih kurang. Tak apa. Kita pun kadang-kadang kita silap sikit-sikit bila anggota keselamatan polis ke macam, ustaz lah. Tak apa. Saya minta maaf cik, saya tak apa ustaz, tak apa. Ustaz lepas ni hati-hati ke buat kita. Pernah kadang itu dia tahan, dia tengok lesen tak, JPG, tahan, lesen mati. Kita pun cari 2-3 kali, lesen hak lama kot. Ni betul dah ni. 2020 ni betul dah ni. Tapi ni dah bulan 12, aku mati bulan 11. Cari-cari tak ada lah. Bagi juga. Dia kata, cik, pergi parking depan, turun, dia tengok pakai jubah. Tengok muka macam Ustaz Aswad dah. Tapi bila turun tu betul Ustaz. Dia kata, Ustaz, apa lesen lawa Ustaz lah? Apa pergi kuliah tu? Nanti bawa kita elok. Kita pun heran. Mati sungguh. Mungkinlah budi bicara dia kot. Budi bicara dia. Nampak? Pasal apa? Pasal dia tahu kita nak pergi mana. Saya kata Allah bawa balik. Dah latih. Aku balik umrah ni. Aku pun tak tengok dah. Aku punya lesen mati kan. Duk syok dapat hadiah birthday ya. Tak lesen mampu. Tak bisa kena tahan pun. Kalau nak waita polis tengok muka kita lepas lah. Tak? Tapi ni kena saman kak. Besar kena saman. Dia nombor plate motor dia. Awak ingat hang kerja polis, hang boleh buat plate motor lebih kurang. Jadi nak abang kata apa tuan-tuan, kita ni kalau amalan kita semayang tu clear, Allah bagi mudah lagi. Semayang ni payah nak jaga. Payah. Nak semayang sunat pun Allah berat lah. Balik umrah semangat lah. Lepas tu dia kelak pusing kirinan tak ada orang semayang dah. Macam duduk sirah pun pagi ada 2 orang pakcik ni. Subhanallah. Saya rumah saya atas bukit sikit. Pagi-pagi saya semayang dekat Jami' Abi Nur, tempat universiti saya tu. Sebab imam dia baca sedap sikit, berlagu sikit. Tempat lain dia tak berlagu. Tempat lain dia baca ikut makhraj. Itu pun makhraj juga, tapi maksudnya dia lebih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tu jenis tu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tu dia jenis baca macam tu. Ni jenis Syekh Quraim, ulama Qura' Sirah macam tu. Hak Majid Saiman ni dia baca berlagu sikit. Sedaplah dengar sikit.
Balik pada semayang tu, dia ada 2 orang pakcik ni. Tiap-tiap pagi saya duduk parti dia selama 2 bulan ni. Tiap-tiap pagi dia akan pegang satu kertas. Seorang ni dia akan baca satu hadis, baca cerita kat kawan dia, cakap besar. Wa jaa hadha ar-rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, sambil buka handset suluh tua dah. Ingat 70 lebih. Jalan kaki 2 orang dalam gelap. Karen tak ada. Baca. Tiap-tiap hari kau ni bagi tafsir, besok kau ni baca. Kau ni baca sampai ke rumah. Subhanallah. Sebab tu dapat kawan yang baik ni pun salah satu nikmat juga. Ni macam ni, walau kutuk-kutuk kita pun dia bawa kita. Dia kutuk-kutuk kita pun dia bawa kita masih sana. Saya bila dia takat gamak, saya ingat dia tak ada janggut, sebab saya tengok sama kalau bila dekat tu ada janggut. Sebab dia sama, kat janggut dia dengan pipi dia sama. Terimalah ustaz, hakikat. Nampak macam mana ustaz? Tunggu umur 60 tu putih elok tak apa. Rainbow. Tengok Pak Long tu pun kenal ustaz. Rainbow. Jadi amalan yang kita buat tu antaranya semayang. Yang kedua, kita nak dapat syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi ni dia ada banyak jenis. Antara jenis-jenis syafaat ni iaitu syafaat umum. Nabi sebut dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi ni ada doa yang Allah kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi doa dah. Depa dah guna dah doa tu. Nabi lain dah guna. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Tapi kata Nabi, aku simpan doa ni untuk syafaat kepada umatku. Syafaat ni apa? Nak tolong. Antara syafaat yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, antaranya syafaat umum, seperti yang disebutkan tadi. Secara umum Nabi boleh bawa masuk orang dalam syurga. Yang kedua, syafaat orang yang sama timbangan amalan baik dan buruk, maka baginda SAW akan beri syafaat untuk masukkan dia dalam syurga. Amalan dia sama, baik dengan buruk sama. Kita bukan tahu amalan kita hak mana Allah terima, betul tak? Macam Ustaz Hidayat sebut tadi, kalau nak kenal Nabi, kena mengaji. Kalau takat qasidah saja, tak kenal Nabi. Batu ramai ahli qasidah, dia pergi dengar qasidah sampai tengah malam, balik rumah 2-3 pagi, tidur, subuh terbabah. Serban balut 8 kali. Sebelum nak main tu tengok cermin, serika, buh lilin, spray ayak, serika lagi, nak bagi kerah, pecok main, duduk dalam balik. Semangat, bagus. Tapi bila balik daripada program, dia sendiri tak main subuh. Tang mana dia sayang kat Nabi? Bukan tak bagus hadir majlis-majlis qasidah mengingatkan kita kepada Nabi, memuji Nabi SAW, bagus. Tetapi kena lebih sikit lagi, tambah lagi. Apa dia? Belajar sirah Nabi SAW. Baru kita timbul rasa sayang kepada baginda SAW. Ada satu orang syekh nama Syekh Hasan Hindi. Cari dalam YouTube pada Syekh Hasan Hindi. Dia orang Syria, Al-Hindi, keturunan Al-Hindi. Dia mata buta ketika umur dia 9 tahun. Dia main, tak tahulah meracun ke apa, atau main dengan kawan dia, benda yang meletup, buta dua-dua mata, umur 9 tahun. Tapi dia sekarang ni, dia menguasai seluruh masjid dalam Syria. Dan dia tahu imam mana pergi sembahyang, imam mana tak pergi sembahyang, semua dia tahu. Dia boleh jalan daripada rumah dia atas bukit, main masjid dia tanpa orang pegang. Dia ada 2 ma'had, dia mudir, mata buta. Satu hari, saya hari tu terlewat, saya sembahyang di Jami' Hanabilah. Jami' Hanabilah ni subuh dia sedap juga. Syekh Anas seronok lah sembahyang situ, bawa anak saya. Sebab dia masjid lama, masjid hak umur 500 tahun, batu-batu besar-besar ni. Seronok lah sembahyang, rasa macam kita masuk dalam kubu. Batu besar-besar, bata dia satu bata besar ni. Seronok lah kita sembahyang. Dia sejuk, tak ada kipas angin pun sejuk. Lepas sembahyang turun masjid bawah sekali, depan tentera. Dia Syria, dia sekatan-sekatan tentera tu masih banyak, macam di Patani kat. Turun masuk masjid tu, Syekh tengah mengajar, dia buta. Anak murid dia baca, dia syarah. Jadi saya sampai tu, saya duduk dengan anak saya. Mai seorang kawan saya, Syekh Ali. Syekh Ali ni guru Quran, mengajar di sekolah Syekh Hasan. Syekh Hasan Hindi. Syekh Ali ni dia keturunan Nabi SAW. Dia terlewat, dia main pukul 6. Masuk duduk mengaji. Habis mengaji, dia bawa saya masuk dalam bilik sembang dengan Syekh. Saya kata tak apa, aku nak balik. Aku dah janji apa dengan bini aku, pagi ni aku nak keluar ni, ada urusan.
Tawa mai jumpa Syekh dulu. Kata wallahi ana musta'jil. Andi mau'id. La wallah lazim daruri. Ta'al ziarah 5 daqaik. Yani ma nutawil. Tak bawa masuk ziarah. Masuk ziarah, Syekh sembang. Syekh pusing dekat Syekh Ali ni. Dia pun tak tahu kata Syekh Ali tu ada tu. Dia kata ya Syekh Ali, ghadan la tata'akhir. Besok jangan lewat lah. Mata buta. Dia boleh tahu siapa main lewat, siapa main mengaji tak buat kitab. Lepas tu dalam kuliah dia orang tak lena, orang senyap, orang takut. Mata dia buta, tapi Allah bagi dekat dia pengetahuan sampai tahap tu. Pasal apa? Hubungan dia dengan Allah clear. Lepas tu kita duk main mengaji ni harap-harap hak ni lah berat timbangan. Tapi kalau balik pondok lagi, kat ustaz tu main forum kata ke orang betara tu apa? Masa kata kat aku tu gigi buka pula tu. Maluat aku dah main lewat main kata pokok orang. Mujok main juga. Dari pagi tu bila sebut kata forum jauh dari pagi kita duk main mood nak pi tu. Dia duk rasa nak pi dah Said nak buat ni tak kena, nak buat ni tak kena. Ingat senang nak main mengajak. Dia main rasa nak pi tak pi. Lepas tu nak pi tengok mertua Sat Adam tengok Sat tadi keluar dari rumah pukul 4 lebih lah. Tu pun kalut-kalut pi. Jadi perasaan kita nak main tak main. Sebab tu kita kadang pergi masjid jauh-jauh sampai masjid AJK tak sambut. Lepas tu nak balik kat kereta pun mereka tak sampai kat kita. Kau lah aku ustaz hati-hati pak tak ada. Mereka belah balik awal pada kita Saat saya balik mana? Pak tu lampu tinggal kita main sunat. Nak kata apa? Tahu kita hitam pun. Dia kata ustaz seorang malam ni. Dah dengan Ustaz Remo. Mana tu? Loh. Ingat ustaz salin baju tu. Nah, dia kata baju pula dah. Tak main Ustaz Remo dia tak main baju spare. Kita ustaz tidur sini kan? Dah ni buat baju. Dah driver. Gamak dia kata buat baju spare. Antara syafaat lagi untuk memasukkan golongan ke dalam syurga tanpa dihitung. Nabi boleh buat. Syafaat untuk mengangkat martabat sebahagian penghuni syurga melebihi pahala yang mereka dapat. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaat meringankan siksa bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Yang keenam, syafaat untuk mengizinkan ke semua orang beriman masuk syurga. Tu Nabi SAW. Sebab tu kita tak boleh tinggal Nabi. Jangan tinggal Nabi. Dalam hidup jangan pernah pisahkan Nabi daripada hidup kita. Apa pun nak menyanyikan, nak nasyid ke apa, hadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Kadang yalah bila kita menyanyi kan nasyid tak apalah. Kalau menyanyi asyik ke perempuan ya. Itu banyak orang buat lagu perempuan. Kalau lagu dekat ayah ni satu lah. Ayahku kahwin lagi. Satu tu ya. Hak lain tak ada. Semua oh ibu, semua lagu tu kan. Apa sikit perempuan. Kan tak boleh ubah lirik sikit kan. Dalam hati ini ada namamu, nama seorang nabi yang aku rindu. Boleh tak tu Ustaz? Boleh tak? Aku tak sengah macam hang. Lepas tu sedap. Boleh tak tu? Allahu Rabbi. Ni duk bila kita tak sayang kat Nabi, Nabi tak pernah kecewakan kita. Kira keluarga Ali Yasir yang disiksa, Nabi kata sabran Ali Yasir, sabarlah fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, Allah janji syurga dekat kamu. Tu Nabi tetap bagi semangat. Kita kalau bercinta dengan orang memang kecewa. Betul tak yang Saidi? Dia tahu lah. Broken. Kecewa. Betul tak? Siapa pun dia kata dia kecewa, orang belah nu pun kecewa, ni pun kecewa. Normal. Sebab tu manusia. Betul tak? Betul tak? Tak ada orang buat lagu kata apa? Mengapa menyinta? Andainya tak setia. Ustaz Aziz pun sedih. Ustaz Aziz kata Allah. Cinta kat Nabi clear. Nabi ingat kat kita, Nabi sayang kita. Betul tak? Orang-orang muda hampa nak menyanyi ke hampa nak apa orang, hampa ingat jangan sampai lupa dekat Nabi SAW. Puja-puja perempuan ni Islam tak bagi. Pujilah Nabi kita SAW. Kerana Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia. Ni anak-anak yang hafal Quran ni, ngaji jangan takut. Syekh Mustafa Bora, dia ada di Syria tapi tak boleh ziarah dia tak sihat. Pengarang kitab Fiqh Manhaji. Dia cerita kat saya, dia ni masa dia mengaji agama dulu, mak dia antara yang menentang dia. Mak dia tak gini mengaji agama, tapi dia pergi mengaji. Lepas dia mengaji, dia jadi Bilal masjid, jadi Bilal dengan khatib. Pendapatan sebulan dia kata tak banyak mana. Mak aku macam, tuan mengaji agama boleh tengah tu ya. Lepas tu dia kata, sekarang aku buktikan kepada mak aku ada 4 orang isteri, 16 orang anak, dan 5 orang anak dia doktor PhD, dan ada 2 anak perempuan dia doktor gigi di Jepun. Dia buktikan pada mak dia bahawa mengaji agama Allah buka jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan mengaji untuk Allah buka jalan, tapi bila dengan kita mengaji Allah buka jalan. Salah satu bekalan lagi akhir ni lah, dia bila pegang mic tak rasa lama. Jalan yang kita ubat dah ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan yang kita duduk ni jalan mengaji. Jalan ni Allah mudah kita pergi syurga. Orang yang mengaji ni dapat apa? Pertama, Allah turunkan malaikat dekat mereka. Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan malaikat, dan Allah menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat yang ada di sekeliling Allah Ta'ala. Ni 4 kelebihan orang yang mengaji. Allah bagi rahmat, Allah bagi ketenangan, Allah Ta'ala sebut nama kita di hadapan para malaikat. Tak mahu lagi. Tadi Ustaz Dayak sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Dan Nabi sambung, faman ahabbani, siapa yang sayang aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Simpellah, janggut sikit sunnah. Kali sekala pakai serban, pakai jubah, sekala sedekah, senyum, kan? Sunnah Nabi banyak. Senyum, buat baik kat orang, maaf kat orang. Antara nak maaf kat orang ni benda payah. Sebelum tidur maaf kat orang. Mula-mula memang ketak gigi. Ya Allah Tuhanku, aku maaf dia, aku maaf. Malam pertama ulama okey lah. Berat ni nak maaf orang, payah nak maaf orang. Tapi itulah yang dituntut oleh Nabi SAW. Boleh tak? Banyak amalan hak duk habaq tu pun tak ada nak buat dah. Buat dulu hak mana ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu orang Arab doa, moga kita jumpa pula di Madinah, moga kita jumpa pula indan Nabi, di sisi Nabi SAW. Kita selawat amal-amal sekali boleh tak? Yang erti ikut, yang tak erti dengar. Ini selalu lepas kuliah Syekh akan sebut macam ni di sini. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan 'ashara wa yaskunu fil jinani muqima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makasih Ustaz Azizi, makasih pada Darul Faizin atas jemputan. Terima kasih Ustaz, tolong jadi spotlight malam ni. Moga-moga kubur kita diterangi dengan cahaya amal soleh yang kita buat. Boleh ya? Ustaz, kalau terasa hati pada muka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Aswad Nasrun. Ustaz, sebelum saya tidur, Ustaz kena maafkan Ustaz Aswad. Kena. Baik, risau saya tak tenang. Baik, insyaAllah ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jazakumullah khairan jazak kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih kepada ibu-ibu ayah-ayah. Alhamdulillah, saya nampak ada anak-anak muda yang mai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tak tahu, mungkin ada yang pada jauh, ada yang pada dekat. Terima kasih sebab
support Kompleks Islam Darul Faizin. Dan insya-Allah ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi untuk maklumat ibu-ibu yang dan juga ayah-ayah, jangan lupa untuk kita wakaf kepada Mahadul Faizin di Melaka yang memerlukan dana sebanyak 2.5 juta. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat, kebajikan dan juga sedekah ibu-ibu bagi insyaAllah dapat kebaikan kita dunia dan juga akhirat, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah kata wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga penutupnya hadis Nabi SAW, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min wujurihim syai'a. Mudah-mudahan kita ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Rembo, Ustaz Aswad. Terima kasih, minta maaf lah. Saya insya-Allah tak terasa sebab Ustaz Ikmal dah pilih dah. Azizi ready lah, ready tahan telinga. Kat Facebook tulis Ustaz ready, Ustaz tahan telinga. Dah buat awal dah. Kan insya-Allah alhamdulillah. Kan ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhirul kalam kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita tutup dengan doa oleh Ustaz Rainbow insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.